InsyaAllah kitab Muhammad sambung muka surat 34 A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Fadil, sekasihi Tuan Imam, Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid, ahli jemaah sekalian, muslimin, sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi yang mulia ini, patah lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, dan kita sedia maklum bahawa bulan yang dipenuhi dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah, bulan di mana Allah menggandakan ganjaran pahala pada siapa yang beramal di bulan yang mulia ini. InsyaAllah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan inilah peluang, inilah kesempatan yang perlu kita ambil selagi mana kita masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan dan juga kekuatan iman. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, termasuklah COVID yang masih kita sedia maklum, yang kita sentiasa berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan, menjauhkan kita daripada apa juga musibah. Kita berdoa, kita minta supaya Allah tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. InsyaAllah tuan-tuan, dalam pengajian kita menggunakan kitab Muhammad. Ini suatu tanbih ataupun peringatan pada menyatakan tahajur ataupun tasyamun telah mengeluarkan oleh Ahmad bin Tabrani daripada Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia, tiada halal bagi seorang muslim meninggalkan ia akan bertutur dengan seorang Islam itu lebih daripada 3 hari. Krisis, bergaduh, salah faham, jangan melebihi 3 hari. Kita tidak bertegur sapa dengan sahabat kita. Kadang-kadang ada yang bertahun-tahun tidak bertegur, dan ini merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai seorang muslim, pertamanya kita menjadi orang yang pemaaf. Jangan kita dendam, dendam kesumat. Makna kita memaafkan kesalahan kalau sekiranya ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sebab itu Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah, kenapa kita tidak boleh memaafkan akan kesalahan orang lain kepada kita? Kerana Nabi SAW sentiasa memaafkan. Kita bayangkan Handun bin Abi Sufyan yang melakukan satu kesalahan, membunuh bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, sehingga mengoyak akan dada dan memakan akan hati, dipotong tangan dan kaki. Dalam keadaan kita terajis
syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hendun di atas sifat membenci akan Islam pada ketika itu. Tiba-tiba memeluk agama Islam ketika Fathu Makkah. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan keislamannya. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Walaupun Nabi memang dia maklum amat mengasihi akan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu juga kita melihat Ikrimah bin Abi Jahal pun memeluk agama Islam. Walaupun kita tahu dalam peperangan Uhud antara peranan besar yang dimainkan oleh Ikrimah bersama dengan Khalid bin Al-Walid pada ketika itu, mereka mengkucar-kacirkan tentera-tentera Islam sehingga memecahkan benteng pertahanan yang menjadi pertahanan Rasulullah, sehingga Nabi terdedah kepada serangan musuh. Terbayangkan akibat daripada peranan yang dimainkan oleh Ikrimah dan juga Khalid bin Al-Walid yang ketika itu musyrik. Nabi masih memaafkan Ikrimah walaupun namanya gantung dekat kelambu Kaabah, bahawa dia salah seorang yang dicari untuk dikenakan hukuman bunuh dalam Fathu Makkah. Tapi sifat pemaaf Nabi, memaafkan akan segala dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan. Baik itu bila kita mungkin salah faham, menggaduh dan sebagainya, maka disebut dalam kitab ini supaya jangan kita tidak bertegur sapa dalam tempoh 3 hari. Dalam tempoh 3 hari. Tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan akan bertutur seseorang Islam itu terlebih daripada 3 hari. Maka bahawa sesungguhnya keduanya cenderung, keduanya daripada hak selama ada keduanya itu di atas mengekali akan keduanya. Bermula suami isteri, jangan sampai bermasam muka, tak nak berkomunikasi, masing-masing membawa haluan. Suami dekat anjung, isteri dekat dapur. Kemudian hidang-hidang makanan tinggal begitu sahaja. Suami pun makanlah seorang. Maka isteri tadi melakukan satu dosa kerana tidak menegur, tidak bercakap dengan suami dalam tempoh 3 hari. Malaikat laknat, Allah juga laknat mereka yang disebutkan dalam hadis Nabi. Sehingga kembali keduanya suami isteri tadi kepada salah, makna mengislahkan balik, memperbetulkan balik segala kesilapan. Nescaya adalah terdahulunya kembali itu akan kafarah bagi dosanya, dan jika memberi salam ia, maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya, nescaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lain itu oleh syaitan. Maka jikalau mati keduanya atas mengekali keduanya seperti yang demikian itu, nescaya tiada masuk keduanya ke dalam syurga hal keadaan berhimpun selamanya. Tidak masuk syurga. Bagi salam pun tak nak jawab. Jawab salam pun marah tuan-tuan. Assalamualaikum, belam. Macam tak ikhlas ya. Kita bagi salam lembut ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pun nada yang tidak ikhlas. Maka mereka itu akan diseksa, diazab oleh Allah di dalam neraka disebabkan kerana kesalahan. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita sentiasa berbaik-baik, sentiasa bertoleransi ataupun bertolak ansur, tidak ada yang perfect, tak ada yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, melainkan Rasulullah SAW. Kita terima seadanya, isteri terima suami seadanya, suami terima isteri juga seadanya. Yang kita nak yang terbaik, sedangkan kita tak mampu nak memberikan sesuatu yang terbaik. Kita nak isteri kita beri sesuatu yang terbaik untuk kita. Pada waktu yang sama juga kita tak mampu nak memberikan sesuatu yang terbaik untuk isteri. Maka kelebihan dan kekurangan itu kita terima seadanya. Maka insya-Allah kekal hidup bahagia sampai akhir hayat tuan-tuan. Kalau tidak, berlakulah kita kata perceraian antara suami isteri. Bila anak-anak masih ada, okey. Anak-anak tempat meluahkan perasaan. Bila anak-anak dah besar dah tuan-tuan, dah kerja dah, pergi Kuala Lumpur, duduk dekat Johor, ada dah rumah sendiri,
Duduklah berdua tuan-tuan, suami isteri. Pada ketika itu mulalah timbul krisis. Suami dia nak cari kebahagiaan, tapi bukan dengan datang ke masjid atau datang ke surau mengaji dan sebagainya. Pergilah ke tempat karaoke, tempat karaoke dengan tujuan untuk menenangkan hati. Isteri duduk kat rumah sunyi. Jadi bila semakin kurang bercakap, semakin kurang tegur sapa, semakin kurang berkomunikasi, maka timbullah kita kata silent protest, dalam diam. Akhirnya pergi pejabat agama, mengadu kepada pejabat agama, nak bercerai. Hidup dah 40 tahun. Dah 40 tahun hidup. Dah ada anak cucu. Nak bercerai tuan-tuan. Siapa kerja pejabat agama? Tanya tuan-tuan. Saya ada sahabat, dia kata kes-kes perceraian di kalangan warga emas makin meningkat. Sebab apa? Sebab yang sebutkan tadi. Masing-masing bawa haluan. Tambah dengan kita dah ada handphone apa semua kan. Duk main WhatsApp dia. Setiap hari duk tengok benda tu. Sehingga kan kita dah kurang nak bercakap. Kurang untuk kita kata bersenda gurau antara suami isteri. Tangan ni sebenarnya ada handphone. Akhirnya syaitan masuk. Dan syaitan masuk, berlakulah kita katakan pergaduhan. Mungkin pada peringkat awal kecil-kecil, tapi makin seperti api kan, makin membesar. Dan berlakulah perceraian. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai. Ini hadis daripada Abu Daud dan Nasai. Tiada halal bagi seorang Muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang Islam itu lebih daripada 3 hari. Barang siapa yang meninggalkan ia lebih daripada 3 hari, maka mati ia, nescaya masuk ia ke dalam neraka. Ini disebut oleh An-Nasai, Abu Daud, Imam Abu Daud. Masuk ke dalam neraka disebabkan kerana tidak bertegur dalam tempoh 3 hari. Pertama tak apa lagi tuan-tuan. Masuk kedua okey. 3 pun tak tegur lagi. Masuk hari keempat, tiba-tiba dia mati. Sebab itu kita, walaupun benda ni kita nampak kecil, tetapi sebenarnya besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah sendiri tidak suka kita ini sentiasa kita kata bergaduh dan sebagainya sesama umat Islam. Maka kita sentiasa menjaga hati. Jangan kita sentiasa menimbulkan kita kata rasa marah pada sahabat kita, menimbulkan suatu benda yang menyebabkan kita kata pertelagahan dan sebagainya. Akhir ini kita tengok tuan-tuan, banyak orang yang soleh lah, kita kata orang masjid lah, orang yang ahli pengajian. Masuk salah seorang ahli pengajian yang duk mengaji dengan saya dekat Masjid Seri Kota tuan-tuan. Ingat dalam 2 minggu 3 minggu lepas lah, tak ingat lah dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kuliah subuh, duduk dekat tepi tiang. Kemudian lepas tu saya balik, kemudian saya kuliah dekat Masjid Taiping. Ada seorang ahli jemaah, dia mari dekat, dia kata hari Isnin Ustaz kuliah subuh dekat Masjid Seri Kota. Ustaz perasan tak, dia kata Ustaz perasan tak ada seorang tu duduk tepi tiang gitu. Saya kata tak perasan lah. Saya ni kadang-kadang memang tengok semua sekali. Kita tak nampak seorang, kita nampak semua kan. Dia tak perasan. Dia kata Ustaz, elok je Ustaz balik. Ustaz balik, dia jatuh. Jatuh tumbang dia. Dia tengok pingsan. Tumpah mati, meninggal dalam masjid tuan-tuan. Pencen MPT. Mata batu sebelah. Mungkin tuan-tuan kenal ikut kan. Meninggal dalam masjid. Bulan Ramadan. Inilah kita kata Allah akhiri kehidupan dia di tempat yang mulia pada bulan yang mulia. Satu kematian yang kita rasa kita cemburulah. Kita tak tahu nasib kita macam mana tuan-tuan. Sama ada kita istiqamah ataupun tidak dengan Islam. Dengan semangat yang ada sekarang. Semangat kita untuk datang ke masjid. Semangat kita untuk mengaji. Semangat kita untuk baca Quran. Kita tak tahu sama ada semangat ini luntur. Semangat ini akan hilang. Bila sampai satu masa, dalam keadaan kita masih ada sedikit sisa-sisa umur. Sebab itu kita berdoa, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa tetapkan hati dan iman kita. Sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membalik-balikkan akan hati kita. Sebagaimana kita doa dan kita minta dalam
Selepas solat kita selalu baca. Dalam keadaan kita duduk tahiyat akhir kan, ada doa kita minta, ya muqallibul qulub, ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang kita minta, yang kita harap supaya Allah Subhanahu wa taala tidak membalik-balikkan hati kita. Ya muqallibul qulub, ya Allah yang sentiasa membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, tetaplah hati kami ya Allah dalam keadaan taat dan patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Bukan senang kita nak menunaikan perintah Allah jika iman kita tidak kuat. Jika iman kita tak kuat, maka kita nak supaya Allah tetap hati kita ini sentiasa istiqamah sampailah di penghujung hayat kita, sampailah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Apatah lagi tuan-tuan, kita tak tahu sama ada kita akan bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun depan. Kita tak pasti sama ada kita yang berada dalam masjid ini, Allah Subhanahu wa taala beri peluang lagi, Allah beri kesempatan lagi untuk berada di masjid ini untuk Ramadan yang akan datang. Maka peluang ini kena ambil tuan-tuan. Kita solat, tambah kita dah sampai 10 terakhir Ramadan ni tuan-tuan, dah sampai kan? Dah start dah masjid-masjid duk telefon ustaz kiam kan? Jadi pagi tadi malam memang ada tamu datang tuan-tuan, sembang-sembang sampai saya kata boleh bangkit ke? Pukul 3 pagi ni nak bangkit, nak pergi dekat Masjid Tekah ni untuk kiam. Saya tak tidur dalam bilik tuan-tuan, saya tidur dekat luar. Dengan tujuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam pukul 3 pagi atau 3:30 pagi. Saya cerita tuan-tuan, saya dengar bunyi orang panggil nama, Bangun. Saya bangkit. Saya tengok, siapa panggil? Sungguh ni tuan-tuan. Saya tengok jam pukul 3:30. Betulkah kata tuan-tuan, ada imam tahfiz dah jadi imam dah. Jadi masa terlewat sikit. Sampai-sampai ni, pengurusi masjid dia pasang. Dia kata ni ustaz dah sampai dah. Jadi, tapi saya terfikir balik, siapa yang bangunkan kita? Siapa yang membangunkan kita? Dalam keadaan clear tuan-tuan dengar. Bangun. Jadi itulah kita ambil peluang. Kalau Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada kita. Kalau Allah tak sayang, tak kasih kepada kita, Allah tak menggerakkan hati kita untuk berjemaah subuh dekat masjid ni tuan-tuan. Kena pula lepas mata kedarah 4 pinggan. Lalu subuh makan tuan-tuan. 2 pinggan kita makan. Lepas tu dia mata kelipok. Rehat dululah. Lena pukul 8:30 pagi. Subuh tak semayang. Ada di kalangan kita tuan-tuan, puasa cukup jaga sungguh. Puasa tak tinggal. Cukup 30. Tapi semayang tuan-tuan kadang-kadang masih lagi duduk. Tak berapa nak cantik semayang. Kadang-kadang lewat, kadang-kadang tinggal semayang. Jadi maknanya semayang wajib. Puasa juga wajib. Tapi setengah orang tu anggap puasa ni seronok. Sebab seronoknya ketika nak buka puasa tadi tu. Walaupun dia boleh tipu tuan-tuan. Dia boleh tipu. Kalau kata letih penat ke, basuh-basuh muka tu boleh minum air. Siapa pun tak tahu. Tapi pada ketika itu kita jaga. Sebab kita rasa seronoknya berpuasa ini ketika kita nak berbuka puasa tadi. Dalam keadaan kita pergi pula pasar, tengok juadah yang bermacam-macam. Ini bazar, dengar cerita tak boleh nak buka tuan-tuan. Sebab masih kita kata berlaku peningkatan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita Allah bagi peluang untuk datang subuh berjamaah. Walaupun mungkin tidur kita cuma sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala masih beri kepada kita taufik. Makna menggerakkan hati kita untuk terus beramal dan beramal. Sehingga sampai masanya Allah tak perlukan lagi amalan kita. Allah tak mau dah kita beramal. Di saat ketika mana kita ini letakkan dalam liang lahat. Adakah mereka yang telah berada di alam kubur, mereka yang berada di alam barzah, mereka diberi peluang lagi untuk beramal? Tak ada dah tuan-tuan. Allah hanya bagi peluang kita beramal ketika hidup saja. Kalau kita mati, Allah tak perlu dah. Cukuplah amalan kita di dunia, Allah nak balas. Saat ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak membalas segala amalan kita.
Sebab itu disebut darul jaza. Darul jaza. Hari di mana Allah balas balik. Bila kita ingat balik, Allah nak balas, maka sudah pasti kita lebih bersemangat untuk kita mencari sebanyak mungkin ganjaran pahala. Setiap amalan sunat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di bulan Ramadan sahaja, Allah angkat menjadi amalan fardu. Pahala dia bukan amalan tadi. Pahala dia amalan sunat, tapi pahala fardu. Qil menyatakan amalan sunat yang kita buat 700 rakaat solat nawafil, solat sunat, tidak menyamai dengan kita duduk dalam raudatul ilmu ataupun majlis ilmu walaupun setengah jam kita duduk. Sebab ini fardu. Fardu ain. Talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. 700 rakaat tuan-tuan. Kalau kita sembahyang, tuan-tuan tak larat kot. Saya tak mampu. Kan? Takat kita sembahyang atau di sembahyang tasbih kan. Kalau kita dalam sejam, dekat ke sejam lah, dekat lebih kurang dalam 45 minit semalam tasbih. Itu pun ada lena tuan-tuan. Pernah? Solat tasbih, kita dah salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tu duduk sujud lagi. Duduk balik. Dia ni pasal apa tak mangkit-mangkit. Rupanya bunyi. Oh, lena. Itu solat tasbih. Solat tarawih ke 20 rakaat. Itu pun kadang-kadang tak larat dah. Kan? Apalagi masjid masjid lama typing tu, seorang imam tahfiz tu, 1 rakaat 1 juzuk. Satu muka surat kan. Maknanya apa tu? Satu tarawih 1 juzuk Quran dibaca. Agak tuan-tuan larat tak? Parkinson tu main. Satu kita kata solat tarawih 20 rakaat 1 juzuk Quran. Itu yang larat lah. Saya kata yang tak larat duduk je lah. Sebab sunat kan. Benda sunat. Kan? Semangat nak khatamkan Quran pada 27 Ramadan. Dapat khatam Quran. Tapi kita alhamdulillah, maknanya kita buat setakat mana yang termampu. Saya kata. Bahkan amal-amal sunat ni taklah kita nak memberati sangat. Buat setakat yang termampu. Yang penting ni keikhlasan kita membuat satu amalan. Allah tak kira banyak mana kita khatam dah. Kita ni dah 3 kali khatam dah ustaz. Khatam dah duk baca. Bila tadarus saja, maknanya lambatlah sikit sebab kita baca, kawan ni dengar. Nanti dia baca, kita dengar pula. Ada pula mungkin baca terjemahan ataupun tafsir. Walaupun dia hanya dapat khatam sekali, tapi pahalanya mungkin lebih daripada orang yang 3-4 kali khatam tu. Allah tak kira tu. Allah nak supaya kita menghayati Al-Quran. Membaca, menghayati Al-Quran. Sekali kita dapat khatamkan Quran dalam keadaan kita baca dengan baik, dengan sempurna. Bukan kita berebut-rebut untuk kita bermegah-megah dengan banyaknya khatam. Ustaz, berapa kali khatam Ustaz? Macam poli kita aja tuan-tuan. Saya kata tengah baca lagi lah, tak habis lagi. Oh, saya 3 kali dah Ustaz, 3 kali dah. Jadi kita tak tahulah hati dia macam mana, tapi nada tu kita nampak macam ada sifat ujub dia kan. Ada rasa, oh aku hebat, boleh khatam sampai 3-4 kali khatam. Kalau boleh buat dengan baik, lebih alhamdulillah lah tuan-tuan kan. Tapi kita insya-Allah di dunia ini tempat di mana kita beramal saja. Dalam kubur nanti maka kita akan rasa seronok. Sebab apa? Amalan kita Allah lipat gandakan. Kita rasa tak banyak amalan kita tuan-tuan, tapi kenapa pahala kita banyak? Kita mengambil kesempatan. Orang menega ni tuan-tuan, dia cari di mana ruang-ruang yang dia dapat keuntungan. Sebab itu iman tujar. Sebab iman sebagai orang bernega kita dengan Allah. Kita cari peluang, kita ambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Setahun ni tuan-tuan, hanya sebulan saja. Bonus Allah bagi. Pada umat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Peluang ini Allah Subhanahu Wa Taala beri hanya kepada umat Muhammad. Dan inilah yang dicemburui oleh
Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, andai kata aku dihidupkan semula, aku menjadi umatmu. Menjadi umatmu wahai Muhammad. Tapi alangkah ruginya bila mana disebut, kata Nabi, siapa yang memulakan Ramadannya, memasuki Ramadan dan juga mengakhiri Ramadannya dalam keadaan dia tidak meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah golongan ahli syaqawah, orang yang celaka kerana dia tidak mengambil peluang keemasan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Jadi golongan celaka ini sebut ada 3, pertama kafir, yang kedua munafik, yang ketiga mujrimin, orang yang berdosa, yang tidak meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah, tubna ilallah, ya Allah kami bertobat. Setiap kita bertobat. Kita tahu bahawa setiap hari kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan. Kenapa berat hati untuk bertobat? Sedangkan kita tahu bahawa di antara munajat kita, wa raja'na ilallah, kami semua akan kembali kepadamu ya Allah. Kembali. Baik, itu saya kata bulan Ramadan ini banyak memberi pengajaran. Tadi saya cerita yang mati dekat masjid tu kan, duduk tepi tiang. Seorang lagi tu dia duk bawa ayah dia, tuan-tuan, OQ. Duk bawa ayah dia pergi mengaji. Ayah dia tak boleh drive. Dia kurang upaya, tapi anak duk usung dia bawa. Hari ni dekat masjid ni ada pengajian, dia pergi. Hari ni ada masjid ni. Takdir, tuan-tuan, bapa yang uzur itu, yang OQ itu, okey. Tapi anak yang umur 30-an meninggal, yang duk bawa ayah dia pergi bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Kalau nak senarai, banyak orang yang mati dalam keadaan baik, yang soleh. Orang alim mati, ada sebab COVID, ada macam lah, meninggal. Saya kadang-kadang semak kitab, baca, jumpa satu hadis. Satu hadis, baca hadis Nabi kata, tanda-tanda akhir zaman itu ialah ilmu itu akan diangkat dan terangkat. Jadi kita nak bayangkan macam mana Allah Subhanahu wa taala angkat ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hilangkan ilmu. Fikir-fikir, oh, saya kata patutlah. Bukan maknanya hilang daripada kitab. Ada seorang kata, oh, Quran itu akan hilang tulisan dia sedikit demi sedikit. Itu benda yang kita tak pasti. Tetapi realitinya ialah rupanya Allah hilangkan ilmu itu dengan mematikan para alim ulama. Bukannya sikit, tuan-tuan. Orang baik-baik banyak yang Allah matikan dalam usia yang masih muda, tuan-tuan. Yang jahat, tuan-tuan, Allah bagi panjang umur, tuan-tuan. Lihat pula dah. Jenis ahli maksiat ni. Yang tu kita bimbang. Sampai tu masa nanti, zaman ini dipenuhi dengan golongan-golongan yang kita kata mujrimin. Golongan yang dah tak takut dengan dosa. Golongan yang tak bimbang dengan azab neraka. Golongan yang tidak mencintai Allah dan Rasul. Mereka hanya mencintai dunia semata-mata. Bila dunia ini dipenuhi oleh golongan-golongan yang hubbud dunia wa karahiyatul maut, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kebinasaan kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi. Ketika itu masjid akan hening. Masjid akan sunyi sedikit demi sedikit. Orang tua-tua seorang-seorang mati. Orang muda tak apa nak datang ke masjid. Kita bayangkan apa yang berlaku 10 tahun akan datang. Andai kata kita melihat masjid yang hanya dihadiri oleh golongan-golongan kilauan emas. Tuan-tuan, 10 tahun ya kita tengok dalam masa. Apa yang akan berlaku. Sebab itu, kita sangat bimbang bila mana kita kata hedonisme. Hedonisme ni ialah hiburan-hiburan yang melampau. Yang hari ini sangat menarik hati golongan-golongan anak-anak muda kita. Mereka lebih suka pergi ke tempat-tempat hiburan daripada mereka datang ke rumah-rumah Allah. Apatah lagi nak duduk dalam pengajian ilmu. Kita tengok semuanya bakal-bakal jenazah lah ni, tuan-tuan. Bakal-bakal jenazah. Makna dah tua-tua dah kan. Tengah jam kuliah, tuan-tuan, ni urat belakang ni jadi lembek. Automatik jadi lembek urat. Dia tunduk tu tak angkat dah kepala dah, tuan-tuan. Lepas tu
Alif tak keluar, ba tak keluar, huruf kha. Lena. Tolong, habis dah kuliah. Habis dah. Habis. Tak usah kata kuliah tuan-tuan. Hari Jumaat cukuplah. Tuan-tuan boleh tengok. Hari Jumaat pun ramai yang pejam mata tu, pejam sungguh dah. Kan? Masuklah saya tuan-tuan. Bukan nak kita korang. Kadang kita ni, kalau kita baca, kita khutbah ataupun baca kitab, tak apa, tak mengantuk. Cuba saya duduk macam tuan-tuan. Kan? Faktor umur. Sebab itu saya tak marah tuan-tuan. Tuan nak lena-lena lah. Lena. Cuma jangan berbah kat depan lah. Baring elok, kita angkat dia. Bawa balik rumah lah tuan-tuan. Lena. Kan? Jadi itulah. Disebutkan bagaimana kehidupan kita ini sebenarnya mesti ada penghujung dia. Kita kena ingat. Ada penghujung. Sebab itu Nabi bila sebut golongan celaka ini, orang yang mujrimin, yang tidak mengambil peluang, yang tidak mengambil kesempatan untuk bertaubat, untuk bermuhasabah akan diri dia, maka dia akan jadi golongan yang bila masuk saja ke dalam liang lahat nanti, maka Nabi keluarkan tangan, Nabi tunjuk dekat para sahabat. Begitulah keadaan. Sebab pada ketika itu bumi akan berkata, wahai golongan mujrimin, kamu tidak diraikan. Kita bayangkan bagaimana bumi pada ketika itu menyatakan kamu tidak diraikan. Ketika di dunia tuan-tuan, kita bayangkan kita pergi satu majlis. Allah Ustaz, Alhamdulillah lah Ustaz. Tok Imam, Alhamdulillah sampai juga Tok Imam, syukur. Orang rai kita. Pak Imam duduk. Tok Bilal duduk ni. Kita hidang makanan. Rasa macam mana tuan-tuan? Rasa bangga kan? Rasa Alhamdulillah. Kita datang ni orang rakyat. Tapi kalau kita pergi satu majlis, tiba-tiba orang tak peduli. Orang tak bersembang dengan kita. Orang tak tegur kita. Orang tak pandang wajah kita. Yang pada ketika itu, apa perasaan kita? Kita dadan seluk poket tengok kad, betul ke tak betul ni? Betul. Kita masa tu duduk pegang kunci, duduk rabah kunci dah tuan-tuan. Aku start kereta nak balik lah. Duk berasa bahawa kita ni seolah macam tak dijemput. Bila bumi kata kamu tak diraikan, pada ketika itu kita akan rasa sesal. Kita nak balik semula ke dunia tak boleh tuan-tuan. Dan bumi akan berkata, hai makhluk Allah, kamulah orang yang paling dibenci ketika berada di atas muka bumi. Kita bayangkan bagaimana bumi pada ketika itu menyatakan kamu orang yang aku benci. Kamu buat maksiat, kamu tak ingat siapa yang menjadikan kamu. Kamu ada Tuhan, tapi kamu tidak sujud kepada Tuhan, kepada Allah. Kamu buat sekehendak hati kamu. Dan kamu sudah berada dalam perutku, maka kamu orang yang aku benci. Dan bumi juga berkata, kamu telah diuruskan. Kamu telah diuruskan. Sekarang ini urusan kami. Sekarang tiba masanya, ini urusan kami. Maka Nabi tunjuk jari. Nabi selang-selikan jari Rasulullah. Sehingga jadi begini. Kata Nabi, dihimpit akan jasad mereka sehingga berselisihnya tulang rusuk. Tulang rusuk kita akan menjadi berselisih. Tuan-tuan bayangkan himpitan bumi yang begitu keras. Bayangkan azab, seksa, kita tangan terkepit pun menjerit tuan-tuan. Baru terkepit pintu. Lebam habis jari. Tu dia punya sakit. Itu baru terkepit. Saya singgah satu kedai jual ais, jual minuman. Saya tengok air tebu. Saya kata, bagi air tebu. Dia kata nanti sekejap ni. Dia nak mesin. Dia ambil satu batang tebu, dia masuk dalam mesin. Saya tengok, mau keluar air tebu tu. Spontan saya terfikir, saya kata, kalau dalam kubur nanti bumi himpit kita, seperti mana tebu yang dihimpit oleh mesin, dulu ada kat sebelah Stone kan, tahun lepas kan 2 tahun lepas, yang masuk dalam mesin tu, yang mati tu. Macam mana boleh termasuk dalam mesin tuan-tuan? Allahu Akbar. Mesin. Maknanya, itu pun kita tak boleh nak bayangkan. Bukan kata bayang, kita nampak. Orang yang melihat tu bayangkan. Mungkin trauma lah tuan-tuan. Tapi bagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis. Akan dihimpit. Kerana mereka tidak meminta keampunan.
Ini peluang, ini kesempatan, ini masa yang sesuai yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita masih sehat walafiat. Boleh datang masjid lagi. Boleh semayang berjemaah lagi. Tapi kenapa kita tidak minta keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pergi jumpa sahabat kita hari ni, aku susahlah pinjam duit. Anak berapa? Bagilah 100 ya, bagi 100. Besok datang lagi tuan-tuan. Hari ni ingat kat rumah beras tak ada. Boleh tak bagi beras sikit? Kita pun bagi beras dekat dia. Datang lagi, minta lagi. Tepung pula, minta lagi. Apa perasaan tuan-tuan? Apa perasaan tuan-tuan? Kita jadi dia ni malas betul lah. Duk asyik minta, aku sekeh dah kepala dia ni. Kerjalah. Usaha badan tengok macam sehat ya. Tapi duk minta-minta tiap hari. Ini kita tuan-tuan. Kita yang fahamlah maksudnya. Tapi kita timbul perasaan. Rumah saya tuan-tuan. Kadang-kadang orang susah kan. Kadang hari ni datang jual jambu. Adalah dalam 5, 6, 10 ringgit. Bayar mahal. Tapi kita duk berasa dia ni mungkin orang susah, kesian. Kita beli tu atas nama kesian. Besok datang pula orang lain pula datang jual ikan perkasam. Ni datang pula jual udang kering. Datang pula orang lain pula jual belacan. Tak apalah, dia ada benda dia nak jual. Kita beli walaupun kita nampak kita dah ada dah. Masih ada lagi lah kan. Tapi kerana kita faktor kesian tadi. Ni datang pula tu dia bawa dengan motor. Tu dia saya kata apa dalam guni ni. Rupanya tanah hitam. Dia ambil mana tak tahulah. Saya kata berapa ni tanah ni? RM15. Ui, saya kata RM15. Okey lah kan. Ambil tuan-tuan. Sebab apa kita kesian. Tapi kalau jenis minta yang tadi tu, dia tak ada usaha. Lagi kita rasa cuak kan. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita minta setiap hari, setiap saat, setiap detik kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah Allah ni sangat suka kepada orang yang banyak berdoa. Allah mengasihi mereka yang sentiasa meminta. Walaupun setiap waktu solat dia minta. Beza Allah dengan makhluk. Tapi cuma kita ni tuan-tuan, kita ni rasa berat nak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak berdoa. Nak angkat tangan pun kadang-kadang tak larat, duduk dekat paha je. Tak larat nak angkat tangan doa minta sungguh-sungguh. Nabi dalam perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan tuan-tuan. Nabi doa dengan mengangkat tangan tinggi. Sampai sahabat kata nampak ketiak Nabi. Bersungguh-sungguhnya Nabi minta. Di bulan Ramadan. Yang Nabi tahu bahawa kekuatan umat Islam tidak seimbang dengan kekuatan musuh. Bayangkan kekuatan musuh 1000 tentera. Sedangkan kekuatan Islam hanya setakat 313. Tapi bagaimana perang Badar itu telah memberikan tamparan yang sangat hebat kepada musyrikin. Mereka kalah dalam perang Badar. 70 orang mati. 70 orang ditahan. Menjadi tawanan perang. 70 tentera musyrikin mati. Termasuk Abu Jahal. Tuan-tuan yang pergi Mekah atau pergi Umrah, tuan-tuan pergi rumah Abu Jahal. Mana ada ustaz? Mana ada. Pergi rumah dia buat apa? Pergi rumah Abu Jahal. Kita tak perasan tuan-tuan. Di mana rumah Abu Jahal? Rumah Abu Jahal, toilet tu. Yang kita pergi buang air tu. Tandas tu. Itulah rumah Abu Jahal. Tapak kawasan rumah dia. Sampai begitu sekali hinanya. Sehingga tempat kelahirannya di tempat orang buang najis tuan-tuan. Allah jadikan sedemikian. Itu belum cerita Abu Lahab. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, tabbat siada Abi Lahab wa tab. Celakalah. Abu Lahab ni mati dalam keadaan hina sungguh tuan-tuan. Mayat dicampak sebab busuk. Dia mati, dia dalam keadaan bila dia sakit, dia keluar bau yang menyengat. Sampai orang tak boleh dekat. Bila dia mati tu orang tak boleh nak pegang, orang campak ya. Buat satu lubang, terus campak dalam lubang. Yang orang sahabat pada Malaysia
sahabat Indonesia pergi cari di mana tempat kediaman. Dia jauh sikit tuan-tuan daripada Mekah. Berapa meter lah belakang tu. Perkampungan tu dia tak ada aura. Tak ada aura tuan-tuan. Aura negatif. Sehingga kan beberapa orang sahabat dari Indonesia ni suka berjalan. Dia ceritalah. Sampai mereka termuntah sebab bau yang menyengat. Kawasan tu tak ada orang Arab duduk. Ada bangunan-bangunan yang kosong tetapi cuma orang Pakistan, orang yang bukan Arab dah duduk di situ. Itu pun dia kata lalu dekat situ memang bau dia sangat busuk. Ada sampah-sampah lah mungkin. Allahu'alam. Itulah kita kata Allah beri penghinaan. Siapa yang menentang akan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan telah mengeluarkan oleh Muslim dinaikkan segala amal ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Sebab itu kita puasalah Isnin Khamis pada bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan. Ada yang ambil peluang puasa sunat hari Isnin sebab amalan kita dinaikkan ke langit. Maka mengampun Allah Azza wa Jalla pada yang demikian itu pada hari itu bagi seorang yang tiada syirik ia dengan Allah Ta'ala, yang tiada melakukan perbuatan syirik akan sesuatu melainkan seseorang yang antaranya dan antara saudara itu berdengki-dengki. Ini sifat dengki ni kadang-kadang memang menjadi satu mainan hidup akhir zaman. Tengok orang ni lebih sikit dengki, tengok orang ni kaya sikit dengki, orang ni punya jawatan dia tinggi dengki. Jadi berniaga, kawan ni untung dengki. Orang ni jual nasi lemak, orang baris panjang. Lepas tu kita pun buka satu gerai tepi tu, jual nasi lemak. Dengkilah tu. Juallah benda lain tuan-tuan. Jual benda lain. Lebih teruk lagi tuan-tuan, pergi jumpa bomo siang. Lepas tu nanti orang tak nampak ada kedai dia. Ada seorang selebriti, dia nak ubah perniagaan dia dah, dia nak ubah, nak beli kedai lain sebab orang dia kata tak nampak kedai dia. Mungkin dia kena sihir tuan-tuan, yang jenis tak nampak. Yang kata yang sekarang ni orang COD hantar barang kan dengan tu tak jumpa, dia kata. Jadi maknanya dengki. Jadi dengki ini dia akan memakan daging saudaranya sendiri. Bila dia mati nanti pembalasannya adalah seperti dia makan bangkai, makan daging saudara. Sebab sifat dengki tadi akan kita kata menghapuskan segala amalan baik yang dia buat. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-hasadu yaqulu hasanat kama yaqulu narul khatab. Yang Nabi kata al-hasadu, hasad itu yaqulu hasanat, dia makan segala kebaikan kita. Tuan-tuan sembahyang dapat pahala tak? Dapat. Tapi dimakan oleh hasad. Penat tuan-tuan datang. Tuan-tuan sedekah tak? Sedekah. Tuan-tuan banyak sedekah. Tetapi kerana dengki, dia makan habis pahala sedekah. Kama ya'kulu narul hatab. Sebagaimana api yang memakan akan daun-daun kayu. Daun-daun kering. Kejap dia tuan-tuan. Itulah kita kata sifat hasad ini sifat yang kita kena minta jauh. Arba'atu syiqaq. Ada 4 perkara yang disebut memberi kecelakaan kata Nabi. Antaranya ialah hasad lah. Ada antara 4 itu adalah hasad. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tinggalkan oleh kamu akan 2 orang ini sehingga mereka bersalah. Ya, maknanya islah. Mereka melakukan pembaikan. Jadi tuan-tuan, kita jaga. Dan pada suatu riwayat bukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah Ta'ala. Dan suatu melainkan seorang lelaki yang ada di antara saudaranya itu berdengki. Maka dikatakan baginya, rantai oleh kamu akan segala 2 orang lelaki ini. Sehingga berislah keduanya. Sehingga mereka berbaik semula. Jadi tuan-tuan, bila kita nak membaiki sahabat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena berhelah. Dibolehkan. Orang kata macam kita buat cerita yang mungkin tak betul lah. Kau ni bergaduh tuan-tuan, berkelahi. 2 saudara ni. Kita tahu macam mana nak menjadi mendamaikan antara 2 orang Muslim ni. Kita jumpa pada tu.
Cik Mak kirim salam kat hang. Dia kata betul ke? Cik Mak kirim salam kat hang. Waalaikumsalam. Nanti kita pergi jumpa pula. Tu lah. Haji Mat kirim salam dekat ni. Kita dua habaq tu kawan tu kirim salam. Jangan kawan tu tak cakap apa pun. Cuma kita jumpa kerana kita nak islahkan. Salam. Oh. Betul ke dia kirim salam? Kirim salam. Okay. Waalaikumsalam. Lama-lama tuan-tuan dengan kita duk cuba nak membaiki antara dua yang bergaduh, yang berdengki ni jadi baik. Maka itu dibolehkan. Dibolehkan walaupun kita reka je sebenarnya bukan ada apa pun. Cuma kita buat benda supaya macam mana nak jadi baik. Jadi tuan-tuan, maknanya kita nak mereka ceritanya, mereka cerita ni tak boleh lah yang kita bohong-bohong. Benda mengarut ni tuan-tuan, benda tak ada, kita ada-adakan yang tu dengan tujuan untuk tak ada masalah. Ini ada masalah dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebab itu kita doalah mudah-mudahan kita semua dapat Allah jinakkan hati kita, satukan hati-hati kita berbaik-baiklah. Jangan sampai kita berkrisis menyebabkan kita tidak bertegur sapa. Kadang-kadang bukan kata orang di luar, kadang-kadang orang dalam masjid sendiri pun yang saya boleh kata tiap-tiap malam pergi masjid ke masjid, macam-macam cerita saya dengar. Kan? Macam cerita. Yang bertumbuk dalam masjid pun ada. Bertumbuk dalam masjid sampai buat kes mahkamah pun ada. Dan tak bertegur sampai bertahun-tahun pun ada. Yang imam duduk semayang, benci sangat dekat imam tu, bawa motor tepi dengan betul-betul dekat pintu nak keluar masjid tu dah press minyak motor, brem. Nak bagi isyarat tak suka dekat imam tadi. Pun ada juga tuan-tuan. Jadi sedih kita dengar orang yang memang sembahyang, memang ahli solat, tetapi dalam hati ni penuh dengan sifat benci, tak suka, dengki, bergaduh. Jadi kita elaklah benda tu, terlebih kurang sikit sebanyak kita memaafkan. Supaya kita jadikan rumah Allah ini rumah yang penuh dengan barakah, yang malaikat rahmat akan masuk, dan kita didoakan oleh para malaikat. Dan insya-Allah andai kata kita mati, maknanya ahli jamaah inilah yang mendoakan kita nanti. Mereka lah yang kita harapkan untuk mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. InsyaAllah dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi lah dalam kuliah-kuliah. Selagi mana dibenarkan untuk kita mengadakan kuliah, kita ambil peluang dan kesempatan ini insyaAllah untuk memohon agar Allah melimpahkan kepada kita keberkatan, bukan setakat pada diri kita tetapi juga pada umat Islam seluruhnya insyaAllah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina haqqan wa arina batilan wa Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa hayyinan layyinan bi ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asy.